Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari semua. Di hari ini kita akan sambung lagi PDPR kita. Dengar kata baru ni Menteri umumkan lebih kurang 3 atau 4 Oktober baru kembali ke sekolah, itu pun secara berperingkat. Jadi tak tahu lagi bila sesi bersemuka kita dapat dijalankan. Jadi hari ini kita sambung lagi PDPR kita cara maya. Okey. Walaupun hari ni tak ramai, tak apa. Kita on saja. Nanti yang lain boleh tengok rakaman di YouTube. Okay, baik. Boleh buka buku teks muka surat 229. Hanya kita teruskan dengan subtopik 8.2 iaitu sifat cahaya. Yang ni pendek saja. Yang ni sikit je nak belajar. 5 minit siap. Hari ni kita akan cover 2 subtopik lah. Sebab pendek sangat. Subtopik sifat cahaya ni kita akan cover dengan pantulan cahaya. Jadi 2 subtopik kita akan belajar pada hari ni. Siapa nak masuk tadi? Hilang. Okay. Kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Boleh rujuk muka surat 229. Tajuk kita ialah sifat cahaya. Apakah sifat cahaya? Mengapa kita dapat lihat kilat terlebih dahulu sebelum dengar bunyi guruh? Ni cerita guruh dengan kilat ni benda yang berlaku serentak. Di atas langit bila hujan, kilat dengan guruh terhasil serentak. Okay. Bila ada cas-cas positif dan negatif di udara, di atas langit, maka menghasilkan satu letupan. Letupan itu ialah kilat dengan guruh. Dia serentak berlaku. Bila berlaku letupan, ada bunyi, iaitu bunyi guruh, dan ada cahaya kebakaran, iaitu kilat. Okay, kedua-duanya berlaku serentak. Tapi biasanya kita nampak kilat dulu. Guruh saat lagi baru bunyi. Pasal apa? Sebab dia berlaku jauh di atas langit dan cahaya bergerak lebih laju daripada bunyi. Cahaya dengan bunyi laju dia tak sama. Okey, laju cahaya 3 kali 10 kuasa 8, lebih kurang 300,000 kot. 300,000 meter per saat. 8 biji kosong. 8 biji kosong ni 6 kosong pun dah juta. Lebih kurang 30 juta kot. 300 juta. Macam tu lah. Lebih kurang. Okey. Dia punya laju dia tu cahaya tu. Cahaya bergerak lebih pantas daripada bunyi. Sebab itu kita akan nampak cahaya kilat tu sampai kat bumi kita dulu, kat rumah kita dulu. Bunyi dia sampai kemudian. Selang 2-3 minit barulah bunyi tu sampai. Slow sikit bunyi berbanding dengan cahaya. Sebab tu cahaya matahari walaupun jauh sangat daripada matahari, jauh, tapi cahaya boleh sampai dekat bumi dengan cepat kerana laju cahaya adalah tinggi. So kelajuan cahaya adalah 3 kali 10 kuasa 8 meter per saat. Okay. 3 kali 10 kuasa 8 itu adalah cara penulisan menggunakan kaedah saintifik. Okay. Nilai sebenar dia ialah 30 juta ke 300 juta meter per saat. Maksudnya dalam 1 saat dia bergerak 300 juta meter. Okay, so itu ialah kelajuan cahaya. Itu sifat yang pertama. Cahaya bergerak lebih laju berbanding bunyi. Dan cahaya juga bergerak lurus. Okay, cahaya tak bergerak bengkok, dia bergerak straight. Kalau kita buka atas slide, kita suluh, cahaya tu lurus saja. Okay. Dia tidak berbengkok-bengkok. Yang berbengkok-bengkok tu disebabkan oleh pembiasan dan pantulan.
Okey, tapi secara asasnya dia bergerak secara lurus. Okey. Pernahkah anda terfikir macam mana bayang-bayang terbentuk? Tengok ni, ada orang pergi berkelah tepi pantai, dia bubuh payung. So, cahaya matahari yang mai daripada matahari tu bergerak secara lurus. Kena payung. Payung ialah sejenis objek legap. Apa dia objek legap? Objek yang cahaya tak boleh tembus. Okey. Contoh dia payung, kayu, simen, besi. Itu ialah contoh objek-objek legap. Masuk kita lah, manusia. Okey. Jadi objek legap ni ialah objek yang cahaya tak dapat nak tembus. So, bila cahaya bergerak lurus, kena pada objek legap, apa akan jadi? Akan terhasilnya bayang-bayang. Okey, macam hang berdiri tengah panas, cahaya mai lurus daripada matahari, kena hang. Hang adalah objek legap sebab cahaya tak boleh nak tembus. Kalau cahaya boleh tembus hang, hang ni level malaikat. Okey. Kalau cahaya matahari boleh tembus hang, hang berjalan di tengah panas, tak ada bayang-bayang. Sama ada hang dah jadi roh ataupun hang adalah malaikat. Okey, kalau kita manusia biasa ni, cahaya mai kena kita legap. So cahaya tak boleh nak tembus, jadi akan hasilkan bayang-bayang. Okey. Ni senang ni, ini budak Jah 3 pun tahu. Lekat takkan apa tak erti. Okey. Tahukah anda bayang-bayang, muka surat 230, tahukah anda bahawa bayang-bayang akan jadi pendek apabila menghampiri tengah hari? Okey. Salah satu sifat lain cahaya ialah cahaya boleh disebabkan oleh titisan air. Ini pembiasan. Okey, ini pembiasan cahaya. Iaitu pembentukan pelangi. Siapa biasa tengok pelangi? Takkanlah tak bisa tengok. Mohong. Okey, pelangi disebabkan oleh cahaya matahari itu dibiaskan oleh titisan-titisan air hujan yang sedang turun. Okey, bila dia terbias tu dia menghasilkan satu spektrum warna yang kita panggil sebagai pelangi. Ada berapa kala? 7 warna pelangi. Okey, masa silam. Jam matahari. Jam matahari digunakan pada zaman dahulu untuk tentukan jam. Jam itu menggunakan konsep bayang-bayang yang terbentuk apabila cahaya matahari dihalang oleh objek. Itulah macam mana cara dia orang dahulu kala menentukan jam. Apa tak apalah, nak jam pergi beli jam. Orang dulu nak pergi beli tak mana. Mereka buat jam matahari. Wow. Wayang kulit menggunakan konsep bayang-bayang apabila cahaya dihalang. Siapa pernah tengok wayang kulit? Mereka suluh lampu kat belakang. So letaklah patung-patung tu buat daripada kulit lembu. Dia menghasilkan bayang-bayang, jadilah kartun-kartun cerita dekat situ. Okey. So habis subtopik yang pertama iaitu sifat cahaya. So untuk latihan yang pertama, praktis formatif 8.2, soalan nombor 1 dan soalan nombor 2 dalam buku latihan. Senang ni soalan ni. 8.2 muka surat 230, soalan nombor 1, soalan nombor 2. Okey, itu latihan yang pertama. Jadi kita sambung pada subtopik yang berikutnya iaitu 8.3 pantulan cahaya. Okey. Kita belajar dah sebelum ni, tengok muka surat 231. Macam mana muka hang boleh nampak dekat cermin, iaitu melalui pantulan cahaya. Okey. Ciri-ciri imej yang terbentuk pada cermin satah. Pada cermin satah, cermin ada 3 jenis, ingat lagi tak? Cermin satah, cermin cembung dan cermin cekung. Okey, cermin satah ialah cermin yang straight, yang lurus, yang sama. Biasanya cermin yang digunakan di rumah untuk tengok muka hang. Okey. So ciri imej yang terbentuk ada 4.
Yang pertama dia adalah tegak. Maksud tegak ialah kalau hang berdiri di hadapan cermin, hang akan nampak image hang berdiri juga. Kaki di bawah, kepala di atas. So dia image yang tegak, sama macam hang. Okay. Bila masa dia songsang, kalau hang berdiri depan cermin, hang nampak gambar hang tu, kepala kat bawah, kaki dekat atas. Itu kita panggil sebagai songsang. Okay, tapi untuk cermin satah, dia tidak berlaku begitu. Cermin satah, dia berlaku image tegak. Iaitu hang nampak kepala hang di atas, kaki hang di bawah. Itu maksud image tegak. Kemudian, size objek sama. Okay, hang berdiri depan cermin, nampak gambar hang dalam cermin, kedua-duanya tinggi sama. Okay, ambil pembaris, ukur hang, ukur gambar yang keluar di cermin tu sama tinggi. Okay, sebab tu kita katakan sekiri dia saiz sama. Kemudian C jarak objek sama dengan jarak image, iaitu jarak hang daripada cermin sama dengan jarak gambar hang daripada cermin. Kalau hang duduk dekat dengan cermin, gambar yang keluar tu pun dekat. Kalau hang berdiri jauh sikit, gambar yang keluar tu pun jauh sikit. Kalau hang bergerak ke kanan, dia pun bergerak ke kanan. Hang bergerak ke kiri, dia pun bergerak ke kiri. Hang duk buat TikTok, dia pun buat TikTok. Okay. So jarak objek sama dengan jarak image. Itu maksud jarak objek. Jarak objek ni maksud dia jarak hang daripada cermin. Dan jarak image adalah jarak gambar hang dengan cermin. Okay. Di songsang sisi. Apa maksud songsang sisi? Senang saja. Hang tengok muka hang depan cermin. Tengok badan hang. Hang angkat tangan kanan. Hang angkat tangan kanan. Gambar yang keluar angkat tangan kiri. Okay. Itu maksud songsang sisi. Hang angkat tangan kanan. Hang tengok gambar hang angkat tangan kiri. Hang angkat tangan kiri. Gambar hang akan tunjuk hang angkat tangan kanan. Hang pegang mata sebelah kanan, hang tengok gambar hang pegang mata sebelah kiri. Hang tarik telinga kiri, hang nampak gambar hang tarik telinga kanan. Tak percaya, saya pergi buat. Okay. Itu kita panggil sebagai songsang sisi. Okay. Kalau songsang sisi macam tu. Kalau songsang saja, terbalik. Kepala di bawah, kaki di atas. Itu songsang. Songsang sisi saja yang bertukar. Angkat tangan kanan, nampak tangan kiri. Okay, nampak seolah-olah angkat tangan kiri. Dan yang terakhir ialah maya. Cikgu dah terangkan dalam pembelajaran sebelum ini apa dia image maya. Iaitu image yang terbentuk di belakang cermin. Okay. Kalau tak faham atau tak ingat, boleh tengok video yang sebelum ini. Alright, itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Sorry, saya sebut 4 tadi. 5 ciri image yang terbentuk pada cermin satah. Awak kena pasti kelima 5 ciri ini. Sebab dalam peperiksaan dia akan tanya apakah ciri-ciri image yang terbentuk pada cermin satah. Okey. Kita teruskan dengan hukum pantulan cahaya. Apabila suatu sinar cahaya ditujukan ke atas keping cermin satah pada sudut tertentu, sinar cahaya itu akan dipantulkan ke sudut tertentu. Okey. Hukum pantulan. Senang je. Ambil torchlight, suluh kat cermin. Nampak tak cahaya tu pantul balik. Okey. Itu pantulan cahaya lah. Okey. Tengok gambar muka surat. Muka surat berapa dah ni? 232. 232 ada satu gambar. Okey. Saya nak lukis sikit lah. Saya tak faham. Alright. So kita akan tengok apa
apakah dia hukum pantulan cahaya? Yang kita cerita ni ialah berkenaan cermin sata, cermin yang plain mirror ataupun cermin yang rata saja yang tengok di rumah. Okay, saya gunakan pen warna hijau. Sinar tuju, iaitu dari mana sumber cahaya. Contoh ambil torchlight. Saya lukis torchlight warna hijau ni. Ni adalah torchlight. Halusnya. Okay, torchlight. Suluh. Hang suluh kepada cermin. Kalau hang suluh tegak, dia pantui balik kat muka hang. Betul tak? Ambil torchlight, suluh straight. Kan cermin, hang akan dituju balik kat muka hang. Kalau kita tuju sengit macam ni, ada sudut. Okay, ini ada sudut, hang akan nampak cahaya dia pergi arah lain. Okay. So benda pertama awak kena kenal kat sini ialah sinar tuju. Sinar tuju ialah satu sinar cahaya yang mai daripada torchlight. Yang warna hijau cikgu buat ni ialah sinar tuju. Okay. Sebab tu anak panah dia menuju ke cermin. Okay. Anak panah itu menunjukkan arah perambatan cahaya. Okay. Benda kedua yang awak kena tahu ialah garis normal. Garis normal ni ialah satu garis yang automatik terhasil apabila berlakunya pantulan. Okay. Dan dia bersudut tegak 90 darjah daripada permukaan. Dia tegak naik ke atas. Okey. Kena tang tu lah akan wujudnya satu garis normal. Straight saja pergi ke atas. Okey. Seterusnya awak kena kenal sinar pantulan. Lepas sinar tuju masuk kena cermin, dia akan terpantul. Terpantul itu kita panggil sinar pantulan. Yang warna biru cikgu buat ni adalah sinar pantulan. Anak panah dia menuju ke arah keluar dari cermin. Okey, yang tadi masuk ke cermin, yang ini keluar dari cermin. Ini nama dia sinar pantulan. Seterusnya lagi benda yang awak kena tahu ialah I dan R. Cikgu bulatkan warna oranye ini I dengan R. Apakah itu I? Cikgu tulis kat sebelah. I adalah sudut tuju. Sudut tuju. Sebab tu kita tengok I, dia akan berada pada sinar tuju. Okay. Dia berada pada sinar tuju. Manakala R adalah sudut pantulan. Okay. Sudut pantulan. Okay. Sebab tu kita tengok R, cikgu tanda warna kuning, berada pada sinar pantulan. Okay. R tak akan berada pada sinar tuju. Sebab R adalah sudut pantulan. So dia akan berada sama dengan geng dia pada sinar pantulan. Okay. Sekarang cikgu nak ajak macam mana kita nak tengok, nak kira sudut. Okay, saya buat yang baru. Ada satu garis cermin sata. Okay, ini cermin sata. Kemudian cikgu buat satu sinar tuju. Ting, kat sini. Sinar tuju ni cikgu buat color merah. Okay, ini sinar tuju. Dia kena ada anak panah. Okay, ini adalah sinar tuju, cikgu buat yang baru. Okay. Yang hitam ni ialah cermin. Cermin sata. Okay, cermin sata kita kena buat lorek-lorek belakang dia. Menunjukkan ini adalah bahagian belakang cermin. Yang berlorek itu ialah bahagian belakang. So bila ada satu cahaya, contohnya torchlight, cikgu lukis torchlight warna merah. Okay, kita suluh pada cermin. Maka menghasilkan yang pertama sekali sinar tuju. Bila ada sinar tuju pada satu cermin sata, automatik akan ada
Apa dia? Garis normal. Okey. Di manakah garis normal? Betul-betul tempat dia 7 dan dia adalah 90 darjah ataupun tegak. Lah garis normal cikgu buat warna biru. Dan dia adalah putus-putus. Cikgu kena padam sikit. Ting ting. Nampak tu saya padam. Jadilah putus-putus. So ini adalah garis normal yang warna biru. Okey, dia terjadi tepat-tepat pada tempat sinar 7. Okey, ini apa yang terjadi? Cahaya yang mai tadi warna merah ni akan dipantulkan. Tara. So yang pantulan ni cikgu buat dia warna hijau. Okey, ini adalah warna merah apa dah? Ini adalah sinar pantulan. Yang warna hijau ialah sinar pantulan. Yang warna biru ialah garis normal. Yang warna merah ialah sinar 7. Okay, sekarang kita nak tahu sudut dia. Okay. Sudut I iaitu sudut 7. Kita ukur daripada kita nak warna purple. Sinar 7 menuju ke garis normal. Yang warna purple ini ialah kita panggil sudut 7. Okey. Contohnya untuk situasi ini, sudut 7 dia 30 darjah. Okey, itu ialah I. Ini ialah I. Sudut 7. 30 darjah. Kita sukat daripada sinar 7 menuju ke garis normal. Jangan sukat di bahagian bawah ni ya. Cikgu lukis guna pen oranye ni. Jangan sukat di sini. Salah. Okey, salah. Okey. Kemudian yang kedua ialah R. Cikgu buat guna pen warna kelabu. Okey. Ini ialah R iaitu sudut pantulan. Daripada sinar pantulan menuju ke garis normal. Okey. Ini ialah R. Berapa R ni? Siapa tahu? Mengikut hukum pantulan, sudut 7 adalah sama dengan sudut pantulan. Okey. Ikut hukum pantulan, sudut 7 adalah sama dengan sudut pantulan. Jadi berapa sudut pantulan? 30. R kita juga 30. Kalau I 30, R pun akan jadi 30. Apa akan jadi kalau I 30 tapi R 40? Itu bukanlah pantulan. Itu bukan pantulan. Mungkin pembiasan, mungkin pembelawan dan macam-macam lagi. Okey, tapi yang kita belajar hari ini ialah pantulan cahaya. Jadi sudut 7 akan sama dengan sudut pantulan. I sama dengan 30, maka R pun akan sama dengan 30. Okey. Okey, garis normal yang warna biru tu dia adalah bersudut tegak iaitu 90 darjah Celsius. Okey, sudut-sudut ni awak dah belajar rasanya dalam matematik kot. Okey. Sudut tegak 90 darjah. Kalau ke atas ni yang warna purple yang 30. Berapakah yang oranye? Berapakah sudut yang tinggal untuk oranye ni? Apa tahu nak kira? Pergi padam je dah. Okey, berapakah sudut yang oranye ni? Jawapannya keseluruhan sudut tegak ialah 90. Sudut 7 di atas 30, maka baki dia adalah 60. Sudut di bawah ini adalah sebenarnya 60 darjah. Okey. Sama juga dengan sebelah kanan. So cikgu buat warna oranye juga. Ini pun nilai dia sama iaitu 60 darjah. Macam mana cikgu dapat 60? Ambil sudut tegak. Sudut tegak 90 darjah. Sudut tegak tu kalau sebut sudut tegak,
Tanda 4 segi ni 90 darjah Celsius. Darjah Celsius. 90 darjah. Darjah Celsius tu suhu ini sudut. Kita pakai darjah saja, bulat. Dia tak ada C. Tak sama 60 bulat. Ini 60 darjah. Kalau yang satu lagi cikgu buat ni 60 darjah Celsius. Itu suhu. Tak ada kena-mengena dengan cahaya. Okay, itu suhu. Okay, cikgu nak beritahu je segi apa tersilap. 60 darjah Celsius, 60 darjah. Apa beza dia? Biasa darjah 1, darjah 2 sampai darjah 6. Ini sampai 60. Cikgu sekolah mana? Okay. 60 darjah maksud dia sudut. Okay. 30 darjah maksud dia sudut. Okay. Ini penerangan mengenai pantulan cahaya. Macam mana kita nak tahu I sudut tuju ataupun R sudut pantulan. Okay. Jadi cikgu nak buat satu soalan sikit ya, nak test tu apa faham ke tidak. Okay, macam biasalah cikgu tanya, cikgu jawab sendiri. Okay, saya ada satu cermin yang berwarna hitam. Okay, kemudian saya ada satu sinar tuju yang berwarna merah. Okay. Kemudian saya ada garis normal yang berwarna biru dan saya akan ada sinar pantulan yang berwarna hijau. Okay, sekarang saya nak buat dia punya anak panah dulu bawah batang. Okay. Alright. Sekarang saya nak try tanya awak. Saya bagi sudut di sini. Sudut warna purple ini. Saya bagi sini adalah 40 darjah. 40 darjah. Ni soalan. Jangan tanya apa siapa 40. Ni soalan. Jadi, tak ada sesiapa boleh beritahu cikgu yang warna kuning ini ialah I kan? Sudut pantulan kan? Berapakah nilai I? Apa tahu? Okay, seperti dijangka, jangan biasalah. Cikgu tanya, cikgu jawab sendirilah. Cikgu jadi macam Dora dan Explorer. Okay. Sudut bawah ni 40, sudut tegak of course 90. So 90 tolak 40, jawapan dia adalah 50 darjah. Awak kalau ni tak ada. Warna kuning. Nampak tak warna kuning? 50 darjah. Okay. Kita ambil 90, tolak dengan 40, dapatlah 50. Okay. So 50 campur 40 akan dapat sudut tegak iaitu 90 darjah. Soalan yang kedua, buat warna koko. Dia adalah R. Siapa tahu R berubah? Faris Fahan tahu tak R berubah? Haikal Dini. Muiz. Kita tak apalah. Mic rosak kot. R ialah sudut pantulan. Kalau ikut pada hukum pantulan, sudut tuju I adalah sama dengan sudut pantulan iaitu R. So R di sini adalah 50 juga. Okay. So I 50, R pun 50. So itu ialah hukum pantulan. Okay, baik. So aplikasi pantulan dalam kehidupan seharian, ini ialah
gambar foto 810 iaitu aplikasi pantulan cahaya dalam kehidupan seharian. Pon tu dia bubuh garisan putih yang boleh memantulkan cahaya supaya malam hari kita boleh nampak pon tu. Bila lampu kereta ataupun lampu motor bagi suku hang suluh pon tu hang akan nampak dia memantul-mantul, jadi hang tahu ada pon kat situ. Kalau tak buh belang-belang tu habis semua buka belah. Signboard tulisan dia tu ialah menggunakan bahan yang memantulkan cahaya. Kalau tidak siang je nampak, malam pun tak nampak. Okey. Kemudian yang segitiga itu untuk kereta rosak tu dia adalah memantulkan cahaya. Kalau hang kereta rosak tengah jalan waktu malam, hang mai kat belakang hang boleh nampak ada kereta rosak ke depan. Kalau tak bubuh segitiga tu ataupun segitiga tu tak pantul cahaya, dengan hang dengan segitiga semua accident. Okey. So ada soalan nak tanya? Tak boleh ke mic aku. Aku punya speaker tak buka. Kok depa jawab ke apa tadi? Kisahlah. Okey, untuk latihan seterusnya praktis formatif 8.3 muka surat 232. Terangkan hukum pantulan dengan bantuan gambar raja sinar pantulan. Apa benda ni? Soalan nombor 2 saja. Ini dalam buku latihan. Okey. Soalan nombor 2 saja untuk praktis formatif 8.3. Soalan nombor 2 sahaja dalam buku latihan. Okey, baik. Sekiranya ada soalan boleh tanya sekarang. Kalau tidak ada soalan, kita akan berhenti di sini dahulu. Kita akan sambung pada hari Jumaat. Ada apa-apa siapa nak tanya? Okay, kalau tak ada, sekian, terima kasih. Nanti dulu. Lupa ambil attendance.